Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demi sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus, maka wajib kalian mengikut akan satu jalan yang lurus tersebut, dan jangan kalian mengikut segala jalan-jalan yang lain selain daripada jalan yang lurus yang satu. Jika kalian tidak mengikut satu jalan yang lurus, maka kalian akan berpecah daripada satu jalan yang lurus tersebut. Demikianlah wasiat bagi kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu maulana al-azim. Para hadirin sekalian, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lukis satu garisan yang lurus di atas tanah. Nabi guris satu gurisan yang lurus di atas tanah. Kemudiannya Nabi SAW guris beberapa garisan-garisan yang bengkak-bengkok di kiri kanan garisan yang lurus yang satu tersebut. Kemudiannya Nabi SAW baca ayat yang baca tadi. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Demi bahawasanya inilah satu jalanku yang lurus. Bagaimana jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu yang lurus? Dalam ayat yang lain Allah Taala suruh Nabi kita cerita, qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah satu jalanku, ad'u ila Allah ala basiratin, menyeru manusia kepada Allah di atas penglihatan mata hati yang jelas. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku, fa subhanallahi, maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan, wa ma ana minal musyrikin, bukanlah kami di kalangan orang yang musyrik. Orang yang menyekutukan Allah. Jadi itulah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak manusia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengenal Allah Taala, dan berusaha dirinya supaya menjadi hamba hanya kepada Allah. Macam gitu. Sebagaimana kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab matan Jauharatit Tauhid, thumma salamullahi ma'salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi faqad arad dinu anit tauhidi. Kemudian dimohonkan rahmat sejahtera Allah Ta'ala turun dan tetap di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni jaa, datang ia, yakni diutuskan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bitauhidi, dengan membawa tauhid. Wa qad araddinu anit tauhidi, padahal ketika itu sunyi agama daripada tauhid. Nah,
Orang ketika tu bukan tak kenal Allah. Nah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya orang kafir musyrik, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Pasti mereka akan jawab Allah. Tetapi mereka memasukkan serta Allah selain daripada Allah di dalam ibadat. Nah, di dalam berdoa, di dalam menyembah dan sebagainya, mereka mengiktikadkan ada zat-zat selain daripada zat Allah yang boleh memperbuat seperti apa yang Allah Ta'ala perbuat. Itu dikatakan musyrik, menyengutukan Allah. Maka kerana itulah tauhid dari segi syarak dikatakan oleh ulama ialah ifradul ma'bud bil ibadah ma'a i'tiqadi wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Menunggalkan zat yang disembah dengan ibadat serta diiktikadkan, dipegangkan di dalam hati akan bersangat-sangatan tunggalnya al-ma'bud tadi, yang disembah tadi, pada zatnya, pada segala sifat-sifatnya dan pada segala perbuatan-perbuatannya. Artinya tidak ada zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah. Tak ada. Nah, kalau orang mengaji ilmu sifat 20, artinya ternafi kam munfasil pada zat. Ternafi beberapa bilangan yang terasing, yang sama seperti zat Allah. Itu tak ada. Nah, kam munfasil dia panggil. Dan ternafi juga zat Allah Ta'ala itu sendiri kam muttasil pada zat. Dia panggil beberapa bilangan yang berhubung pada satu zat. Seperti kita ni satu juga. Betul tak? Saya pun seorang. Mikrofon ni pun satu. Tapi satu kita ni satu yang boleh dikerak, dibelah dan dikrisik. Karena satu kita ni tersusun daripada beberapa juzuk-juzuk. Boleh jadi satu tubuh gini ni tersusun daripada berapa banyak juzuk-juzuk ni. Juzuk-juzuk tulang, juzuk-juzuk daging, juzuk-juzuk kulit dan sebagainya. Maka satu seperti ini tidak satu yang kita iktikadkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sama juga. Nah, mikrofon ni walaupun satu, tapi zat seperti zat mikrofon ni banyak. Nah, toka kilat itu wak keluar satu ni ya. Nah, bodoh nah dia jual satu ni ya. Nah, peng ni satu ya. Tapi zat seumpama zat peng ni banyak. Saya satu ya. Tapi zat seumpama zat saya banyak. Ni dalam masjid ni ada berapa orang? Zat serupa zat saya juga. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nah, ini dia panggil kamun fasil pada zat. Maka kalau orang tu mengaji ilmu tauhid, pasti dia akan berjumpa huraian seperti tersebut. Maka dia akan i'tiqad dalam hati dia, Allah Maha Tunggal, Maha Satu, Maha Esa ia. Artinya zat Allah tidak tersusun daripada beberapa juzuk, walaupun satu juzuk yang kecil, yang halus, yang tak boleh dikerak, dibelah dan kerisik. Dan tidak ada satu zat selain zat Allah yang setanding dengan zat Allah Ta'ala. Tak ada. Maha suci Allah. Betul kan? Kita sebelum kita nak kata Alhamdulillah ke Allahu Akbar, kita mula dengan tasbih dulu. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tasbih itu artinya kita mengiktikadkan dalam hati kita Allah tersuci sedia kala dan selama-lamanya pada zat dan pada segala sifat perbuatannya daripada perkara-perkara yang menunjukkan kekurangan pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil takhalli dia panggil. Maka inilah jalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia supaya mentauhid, menunggal, mengesakan Allah. Faqad arad-dinu 'anit tauhidi, padahal ketika itu sunyi agama daripada mengesakan Allah, walaupun mereka boleh menyebut Allah.
Ada orang nama Abdullah dah zaman itu. Ayahanda Nabi sendiri pun nama Abdullah, hamba Allah. Bahkan perjanjian yang termeterai di antara Nabi SAW dengan penduduk kafir Quraisy, yang ditulis, digantung di dalam Kaabah, Bismikallah, tulis itu kan? Bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismikallah. Dengan nama Tuhan engkau, iaitu Allah. Tapi walaupun mereka boleh sebut Allah, mereka percaya Allah tu Tuhan, dalam masa yang sama mereka menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah. Dengan berhala-berhala yang mereka bina di keliling Kaabah. Mereka jadikan berhala-berhala tersebut setanding dengan Allah. Setara dengan Allah, setaraf dengan Allah, sehingga memohon hajat dan sebagainya kepada berhala tersebut direct. Ya Al-Lata, ya Al-Uzza, berikan kepada kami itu, ini dan sebagainya. Maka Nabi SAW memerangi syirik, memerangi idkhal ma'allah bi ghairillah, memasukkan serta Allah dengan selain daripada Allah. Itu dia panggil syirik. Kalau ada dia i'tiqad zat selain zat Allah sama seperti zat Allah, atau sifat yang ada pada makhluk sama seperti sifat Allah pada nama dan makna, ataupun ada perbuatan-perbuatan makhluk yang sama seperti perbuatan Allah pada pihak mengada dan meniada, menjadi, mencipta, maka orang tersebut lari daripada akidah tauhid, lari daripada mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berkopiah, berjubah, berserban, tapi dia i'tiqad ada selain daripada Allah yang mampu berbuat sama seperti Allah. Contoh seperti dia duduk lekong sekarang ni. Apa pegangannya? Apa akidahnya? Kalau dia menganggap bahawasanya ekon lah yang memberi sejuk dengan kerana diri ekon tu sendiri, atau tabiat ekon tu memberi sejuk, maka syirik dia. Karena sejuk tu musabab, itu kan? Ekon tu sabab. Maka sepakat ulama, orang yang i'tiqad seperti itu kufur. Wa man yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Barang siapa yang i'tiqad selain daripada Allah ni dapat memberi kesan, memberi manfaat dan mudarat dengan diri dia atau tabiatnya sendiri, maka kufur akidah seperti itu di sisi ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Maka kerana tu agama kita ni dibina di atas ilmu. Dinuna bunyanu 'alal ilmi la 'ala munasabatil aqli. Agama kita ni dibina di atas ilmu. Tak dapat tidak. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Innamal ilmu bitta'allumi. Rawahul Bukhari. Siapa yang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan yang sangat besar bagi dia, maka Allah akan bagi faham dia pada agama. Dan hanya sahaja nak didapatkan ilmu tu ialah dengan jalan belajar. Tak dapat tidak? Tu mesti dengan jalan belajar. Nabi SAW tidak menuturkan sesuatu apapun daripada nafsu, tidak. Bahkan apa yang ditutur oleh Nabi SAW pasti daripada wahyu. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak Nabi tuturkan daripada hawa nafsu. Apa yang dituturkan oleh Nabi pasti daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sendiri yang sabda, la taftariku ummati ala 73 firqah. Selagi akan berpecah umatku ini 73 firqah.
Umatku ni maknanya umat Nabi yang menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semua umat Nabi. Satu-satunya Nabi yang diutuskan untuk sekalian bangsa, kaum, mana-mana saja manusia yang ada di atas muka bumi, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum daripada Nabi kita Muhammad, nabi-nabi yang lain, mereka diutuskan untuk kaum mereka saja. Bangsa mereka saja. Contoh Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israel, Qibti. Nabi Lut untuk kaum Sodom. Begitu juga Nabi Ibrahim untuk kaum Babylon. Bukan untuk seluruh manusia dia ada atas muka bumi, tidak. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk sekalian manusia. Maka tak kira siapa, Cina, Melayu, India, Asia, Boya, Arab, Korea, Jepun, mana, Afrika mana pun, semua umat Nabi SAW. Agama apa pun mereka, umat Nabi SAW. Tapi ada yang tidak menyahut seruan Nabi, ada yang menyahut seruan Nabi. Yang menyahut seruan Nabi SAW artinya masuk ke dalam agama Islam, dipanggil ummatul ijabah. Umat yang menyahut seruan Nabi SAW. Yang tidak masuk dalam agama Islam, umat Nabi juga, tapi dipanggil ummatud da'wah. Umat Nabi yang wajib kita kena ajak, seru, rayu. Dakwah tu bukan dengan paksa. Tak boleh paksa. La ikraha fiddin. Tidak boleh paksa dalam agama. Pernah seorang sahabat namanya Hasan Al-Khazraji. Dia punya anak, ketika mana kecil-kecil, baby-baby, dia hantar ke kampung-kampung orang Yahudi supaya dididik dengan cara kampung, berdikari, susah payah. Kalau di bandar dia jadi manja, senang naik. Bila anak dia sudah pun besar, dewasa, balik ke bandar, rupa-rupanya Islam telah masuk ke Yathrib. Jadi Hasan Al-Khazraji, ayah dia, ibu dia, adik-beradik yang lainnya sudah peluk agama Islam. Maka Hasan Al-Khazraji nak supaya anak dia ni masuk Islam juga. Dirayu, dipujuk, nego dengan secara halus, dengan secara lemah lembut, tapi tetap anak dia kerah tak nak masuk Islam. Akhirnya seorang bapa ugut bunuh anak dia. Kalau tak masuk Islam, aku bunuh kamu. Seorang bapa buat ugutan keganasan terhadap anak kerana agama. Lalu turun ayat Quran tadi. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kerana kebenaran itu nyata. Maka tak boleh kita paksa. Tak boleh kita nak buat kerah, nak mengerasi. Awak acang masuk Islam. Tidak, saya bunuh awak. Saya tembak awak. Awak siapa? Tak ada hubungan apa-apa pun. Ini seorang bapa paksa anak. Anak dia sendiri, bukan anak orang lain. Tapi Quran turun, tegur. Tak boleh. Jadi dakwah tu bukan paksa, bukan ganas. Bahkan dakwah yang lebih terang dan jelas tu ialah dakwah bil hal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah kelakuan, akhlak yang karimah itu lebih jelas daripada kita berceramah, kita mengajar, kita camping dengan suara kita yuya-yuya supaya orang masuk Islam. Tapi orang melihat pada perbuatan kita. Kalau umat Islam sama umat Islam sendiri berkekeh, berkelahi, berbunuh-bunuh, saling menuduh kafir, yang sudah Islam dikafirkan, bagaimana yang kafir nak masuk Islam? Takut orang kafir. Dah Islam dah kafir, lepas tu kalau aku masuk kafir pula, 2 kali kafir, baik tak masuk ya. Kan gitu. Dulu aulia utis'ah dia panggil. Ataupun bahasa kita kata wali 9. Orang Jawa panggil wali songo.
Nah, salah seorangnya nama Raden Syahid. Nah, gelarannya Sunan Kalijaga kalau di Jawa, sebab dia menjaga sungai. Nah, kalau di tanah Melayu kita ni digelar dengan Syekhul Malaya. Pasal dakwah dia daripada Fatani Darussalam masuk ke semenanjung tanah Melaya sampai ke tanah Jawa, maka gelarannya Syekhul Malaya. Dakwahnya ialah dengan secara kesenian, dengan secara kebudayaan. Nah, hingga orang pakak masuk agama Islam tu dengan senang lena, damai, tenteram. Nah, tak rasa serabut. Cara dakwahnya tidak kafir haram. Nah, tidak itu. Nah, tengok orang masuk Pulut Kuning, ayam panggang, letak bawah busuk-busuk, bawah pokok-pokok besar. Nah, Tok Wali tanya, ni nak apa ni? Ini untuk jamu roh-roh, semangat-semangat supaya tidak ganggulah rumah tangga kami, harta kami, supaya selamat. Tu nenek moyang kita dulu lah. Kata Wali Songo, kata Sunan Kalijaga, Syekhul Malaya, dia kata, oh, kalau nak minta begini, jangan letak bawah pokok, masuk banyak lagi. Kalau boleh, sembelih kambing 2-3 ekor. Nah, masuk Pulut Kuning ni banyak lagi, jangan satu dulangnya. Kalau boleh 40 dulang. Oh gitu kata guru. Oh iya. Sudah siap? Nak letak di mana ni? Nak letak di bawah pokok besar mana? Di busuk mana? Jangan letak di bawah pokok atau busuk. Panggil jiran tetangga keliling. Mari makan. Sebelum makan, berdoa. Minta Allah Ta'ala selamatkan keluarga, harta, dan sebagainya. Maka dipanggil doa selamat. Mudah tu ni. Zaman dulu tu gitu. Nah, cara dakwahnya halus. Tidak kafir, Nabi tak buat. Terus neraka. Tidak gitu. Halus. Nah, maka sebab tu masuknya umat Nusantara ke dalam agama Islam tidak ada satu titik darah pun yang tertumpah bismiddin dengan nama agama. Tak ada. Dengan halus, dengan mudah, dengan rela hatinya. Nah, karena agama ni sebenarnya bukan dibina di atas keganasan. Nama agama saja tu Islam. Salama yaslumu salman wa silman wa salamatan, dengan makna selamat, sejahtera, aman, damai, tenteram. Itu. Bahkan Nabi kata, al-muslimun man salimal muslimu min lisani wa yadihi, wal mu'minu man aminal mu'minu min lisani wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang Islam lain selamat daripada bahaya lidah dan tangan. Orang mukmin itu ialah orang mukmin lain aman daripada bahaya lidah dan tangan. Sekarang orang mukmin, orang Muslim sendiri tak selamat lidah orang mukmin, orang Muslim sendiri. Dah. Tengok negara Syria no. Hacu lebu berperang. Tu siapa yang keluar fatwa? Presiden Amerika? Bukan. Yang berserban juga, yang berjubah juga, yang punya gelar profesor doktor juga, yang dipanggil ulama juga, yang keluar fatwa jihad, perang, serang. Itu. Jadi orang Islam diri itu tak selamat daripada bahaya lidah dia tangan. Lagi jauh kita daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi ni dua. Ada ummatul dakwah dan ada ummatul ijabah. Yang dimaksudkan oleh Nabi, selagi berpecah umatku 73 firqah, ini ummatul ijabah, umat yang telah mengucap 2 kalimah syahadat. Kayak gitu. Umat Islamiyah, umat Nabi Muhammad yang telah menerima Islam. Tapi Nabi sendiri yang mengatakan pecah. Jadi kalau orang kata, kenapa kak duk cerita pecah tu, pecah ni, kita ni tak usah duk cerita lah benda-benda gini, kita kena bersatu semua. Islam ni satu saja. Nabi sendiri yang kata berpecah. Awak siapa? Nak melebihi daripada Nabi? Lalu Nabi kata, fawahidun fil jannah, satu jua yang ke syurga, wasintani wasaba'ina finnar, dan 72 lagi dibawa masuk ke neraka.
Ini dia panggil isyarah. Apa isyarah? I'lamun bi khafiyin. Pemberitahuan dengan secara halus bahawasanya satu dua umat Islam yang diterima keislamannya oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, 72 lagi menyalahi dengan ajaran Allah dan Rasul walaupun mereka mengaku Islam. Itu. Lalu sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Siapa satu fuak tu? Siapa satu yang masuk ke syurga tu? Dia masuk syurga ni bukan mesti masuk syurga gitu. Maksudnya dia panggil firqatun najiyah, satu fuak yang berjaya lepas daripada kekal di dalam api neraka. Itu. Soal dia masuk syurga direct ke atau tak masuk syurga direct, itu urusan dengan Allah Ta'ala. Kalau dia punya akidah betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia punya amalan jahat, tak semaya, tak puasa, zina, buat dosa-dosa besar, tapi dia tidak merubah hukum-hukum Allah. Kalau Allah Ta'ala tak ampun dosa-dosa dia, neraka juga. Tapi akhirnya masuk syurga. Kenapa? Karena ada iman yang sah, akidah yang sahihah, walaupun sebesar zarah. Kayak gitu. Cuma rekah cakapnya satu puak masuk syurga. Gitu ya. Dia panggil firqatun najiyah. Siapa satu puak tu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kepada para sahabat tidak dengan satu jawapan. Kalau riwayat At-Tabrani, Nabi jawab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Riwayat yang lain Nabi kata Sawadul A'zam. Riwayat yang lain Nabi kata Al-Jamaah. Dalam riwayat yang lain Nabi kata Ma ana alaihi wa ashabi. Ni banyak jawapan Nabi inilah pula isyarat bahawasanya kebenaran tu bukan dibina di atas nama semata-mata, tidak. Kalau ni orang berhubung nak nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, letak di logo, letak di persatuan, letak di pertubuhan. Nak jadi nampak dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan di situ Ahlus Sunnah. Kebenaran tu bukan dibina di atas nama, tapi apakah musamma bagi nama tersebut. Itu. Benda yang dinama tu adakah benar-benar mengikut acuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidina Imam Syafi'i pernah di zamannya difitnah oleh orang sebagai Rafidiyah dan difitnah sebagai Nasibiyah. Dua kali fitnah. Difitnah sebagai Syiah Rafidah dan difitnah juga sebagai Nawasib atau Nasibiyah. Kata Imam Syafi'i, kalau mencintai sahabat Nabi, membela kemuliaan sahabat Nabi itu Nasibiyah, Nawasib, demi Allah aku Nasibiyah. Tengok. Dan kalau mencintai keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, zuriat Nabi, itu ialah Syiah Rafidiyah, Rawafid, Rafidah, maka demi Allah aku Syiah Rafidah. Tengok. Maka adakah Imam Syafi'i itu Rafidah? Nasibiyah? Dua-duanya tidak. Bahkan Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, orang yang menolongkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu jangan kita duk dengar-dengar fitnah-fitnah. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurih. Kita nak hukum di atas sesuatu tu, kita kena kenal rupa sesuatu tu, realiti sesuatu. Jangan akhirnya dengar kata orang, dengar khabar orang tu Syiah kot, dengar khabar orang tu Wahabi kot, dengar kata orang tu teruk ni, itu ni. Kita tak kena batai hidung apa, duk cakap gitu. Tapi pesel dia lah. Imam Abul Hasan Syazuli pernah difitnah di zaman dia, bukan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh orang yang dengki. Kerana apa? Kerana kuliah Imam Abul Hasan Syazuli itu penuh orang. Penuh orang. Jadi dengki orang. Difitnahnya Abul Hasan Syazuli bukan keturunan Nabi, bukan Al-Hasani.
bohong pada nasab. Contoh. Lalu akhirnya tinggal seorang je anak murid, Abu Abbas Al-Mursi. Semua pakat lari habis. Nah, akhirnya keputusan Imam Abu Hasan Syazuli berpindah daripada ke Hirah pergi ke Humaithirah. Abu Abbas Al-Mursi tanya, "Ya Sayyidi Tok Guru, kenapa tak jawab fitnah-fitnah orang?" Jawab dia, "Wa fi Humaithirah sawfa tarah." Nanti kamu sampai di Humaithirah, kamu akan dapat lihat. Kata gitu. Takdir Allah Ta'ala, satu orang sayyid yang menjaga nasab, yang duduk di Qahirah, mimpi jumpa Nabi SAW. Lalu ditanya kepada Nabi dalam mimpi, "Hal Syazuli min zurriyatika?" Adakah Syazuli itu setengah daripada keturunan engkau, wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah di dalam mimpi seorang sayyid tadi, "Na'am. Man ta'allaqal juz'i faqad ta'allaqal kulli, wa man ta'allaqal far'i faqad ta'allaqal asli." Siapa yang berpegang dengan juzuk, maka dia berpegang dengan kul. Siapa yang berpegang dengan furu', maka dia berpegang dengan usul. Bangun pagi esok, pakat gagal cerita, kata bahawasanya kita ni telah salah memfitnah. Kata Imam Abul Hasan Syazuli, "Al-alimu la yukmalu fi maqamil ilmihi." Seorang alim tu tidak akan sempurna maqam keilmuannya hatta yubla bi arba'in, sehingga dia dibala dengan 4 bala. Mana? Syamatatil a'da, wa tuhmatil juhal, wa fitnatul ulama ila akhir. Ditohmoh oleh orang jahil, difitnah oleh ulama, dikeji, dimaki oleh orang-orang awam, dan dihasad dengki oleh orang-orang sahabat-sahabat yang dekat-dekat dengan dia. Itu kata Abul Hasan Syazuli. Maka sebab tu kita tak payah kalau orang duk fitnah apa-apa, kita ambil keputusan tawakuf paling kurang. Tawakuf makna kita tak berpendirian, kerana kita tak kenal. Karena akhirat esok tu akan tanya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berpendirian pada perkara yang kamu tidak mengetahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal, fikiran kamu akan dimas'ul, akan ditanya, disoal oleh Allah Ta'ala akhirat esok. Jadi kalau kita tak tahu, kita tawakuf. Sama seperti Imam Syafi'i, zamannya termakan fitnahan orang ramai bahawasanya Imam Syafi'i ini ialah Syiah Rafidiyah, bahawasanya Imam Syafi'i ini Nasibiyah. Padahal Imam Syafi'i pemuka ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan mazhabnya dalam fiqh dilestarikan oleh Allah sampai sekarang. Bahkan yang paling banyak sekali madrasah-madrasah, ulama-ulama yang menjaga kitab-kitab, dawabit, qawaid daripada imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi nak ceritanya, kebenaran bukan pada nama, kesesatan pun bukan pada nama. Bila bukan pada nama inilah kita nak tahu kebenaran, nak tahu kesesatan, kita sendiri kena mengaji. Kalau tidak, bagaimana kita nak taat perintah Allah Ta'ala dalam ayat yang baca tadi? Fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian wasiat Allah dan Rasul bagi kalian. Wasiat, tausiah, pesanan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa pada Allah. Apa takwa? Imtisalu awamiri wajtinabun nawahi. Kan gitu, mana takwa? Tiap-tiap Jumaat ni khatib duk sebut sama. Ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Takwa olehmu akan Allah. Aku wasiat bagi diriku dan diri kalian semua supaya bertakwa kepada Allah, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Wa khairuz zadi taqwa wa tazawwadu. Berbekallah kalian. Wa khairuz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Apa takwa? Imtisalu awamirihi. Junjung titah perintahnya Allah. Apa titah perintah Allah dalam ayat tu? Fattabi'us subul. Fattabi'u, ikut olehmu akan sabil, akan satu jalan yang mustaqim, satu jalan yang lurus, jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan para alim ulama, para aulia illah. Ini yang dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah, jamaatus sahabah, jamaatul ulama.
Gitu. Nak tahu di mana? Pegangannya bagaimana? Syariatnya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Tak dapat tidak, mesti kita ambil daripada alim ulama. Ada kata ambil derek derek ke Nabi. Aduh, hebat dia. Ambil derek ke Nabi kata. Ambil derek ke Nabi ambil kan? Ambil dalam Sahih Bukhari Muslim. Oi, Imam Bukhari itu ulama bukan Nabi. Imam Bukhari saja bermazhab Syafi'i, bermazhab Hanafi. Imam Muslim bermazhab Syafi'i. Daud, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, apa ni? Ibnu Majah, semuanya bermazhab. Bermazhab mana? Mengikut ulama yang terdahulu daripada dia. Data-data kita di pada kurung ke berapa dah ni? Ulama-ulama apa? Kita derek Nabi lah. Aduh, ya saya sedap tu. Orang cakap gini ni, orang kurang kenal diri. Rahimahullahu liman arafa biqadri nafsihi. Allah merahmati orang yang mengenal qadar diri dia. Dia tahu dia duduk di abad mana, di zaman mana. Maka kalau nak tahu agama, tak dapat tidak, kena mengaji daripada alim ulama. Kena ambil kitab alim ulama. Nak mengaji apa? Mengaji fiqh. Ini fiqh kitabnya. Kitab hak mula-mula ibtidai, sanawi, aliyah. Dia ada tingkatan-tingkatan dia. Bukan terus masuk mengaji fiqh kitab al-terus. Hak tak kena tu. Dia ada tingkatan dia. Sama juga kitab tauhid. Kita nak mengaji tauhid, ada kitab dia. Ini jasa ulama. Kita nak mengaji Quran, ada ilmu tajwidnya. Kalau kira zaman Nabi SAW, tak ada tu ilmu tajwid. Quran pun tidak ditulis dengan lengkap. Yang ditulis tidak lengkap tu pula, tidak ada titik, tidak ada baris. Siapa letak baris? Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Bukan Nabi, ulama. Siapa letak titik? Imam Ahmad Al-Farahidi. Bukan Nabi, ulama. Maka jangan kita sombong dengan alim ulama. Ulama ni sungguh-sungguh bekerja khidmat untuk agama ni bagi memudahkan kita umat mempelajari agama dari sudut akidahnya, syariatnya dan akhlaknya, supaya kita benar-benar boleh fattabi'u, imtisalu awamir, junjung titah perintah Allah, suruh ikut satu jalan yang lurus. Wajtinabun nawahi, jangan tinggal apa yang ditegah oleh Allah. Mana? Wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan selain satu jalan yang lurus. Bagaimana kita nak hindari tak seikut ni Syiah, apa lagi, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, Mujassimah, Musyabbihah, Ibadiyah, apa lagi, banyaklah, Batiniyah, apa kita nak hindar. Bagaimana kalau kita sendiri tak tahu? Kita nak elak daripada lubang atas jalan raya, kita sendiri tak tahu ada lubang ke tak ada lubang. Macam mana kita nak elak? Boleh tak? Tak boleh. Maka kerana itu kata ulama, kadatil jahilu antakuna kufran. Dekat oleh kejahilan tu dengan kekufuran. Masuklah. Azan dulu kah? Sini. Azan dulu. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله أشهد أن أشهد أن سيدنا أشهد أن سيدنا محمد رسول لا حول ولا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول اللهم رب هذه الدعوة آتي سيدنا الشرف ودرجة وبعث مقام. Baik, sikit dah. Jadi takwa Allah ni ada dua, imtithalu awamirihi, junjung titah perintahnya Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi tegahan Allah. Kayak gitu. Jadi ayat tu Tuhan tegah apa? Wala tattabi'us subula. Jangan kalian ikut akan segala jalan-jalan yang lain. Mana jalan yang lain? Tu wasintani wasaba'ina tu 72 firqah, 72 fuq. Namanya apa? I'tikadnya bagaimana? Ni tak dapat tidak, kita kena mengaji, kena tahu. Nah, alim ulama kita telah tinggal kitab. Nah, kalau pandai hak Arab, baca kitab Arab. Kalau tak pandai hak Arab, boleh baca hak Jawi. Tak reti Jawi sekalipun hak Rumi pun ada. Hak tebal pun ada, hak nipis pun ada. Sekuat-kuat hak nipis kitab Tuhfatur Raghibi. Hadiah yang ajib bagi orang yang gemar. Itu nama kitab dia, Tuhfatur Raghibi. Fi bayani imanil mu'minin. Pada menyatakan iman orang mukmin, wa ma yufsiduhu min riddatil murtadin, dan apa yang merosakkan iman daripada riddah, keluar daripada Islam, orang-orang yang murtad, yang keluar daripada Islam. Dalam kitab tu dia cerita sasa, ini pegangan puak ni puak Hasyawiyah, ni puak Karamiyah, ni puak Jahmiyah, ini puak Mu'tazilah, ini puak Jabariyah, Qadariyah, macam-macam jenis nama hak puak sesat ni. Nah, tapi kalau kita tak mengaji, boleh jadi kita yang tikak sesat tu. Walau kita tak mengaku pun kita akan termasuk gitu. Orang sakit kecil manis, doktor kata pocik kecil manis ni. Dok pun kecil manis, gitu. Ngaku kecil manis pun kecil manis, tak ngaku kecil manis pun kecil manis. Nah, lagu tu. Nah, kalau kita sesat, kalau akidah kita tak betul, kita iktikad sama seperti pegangan-pegangan firqah
firqah Islamiyah ad-dhallah, firqah-firqah yang dibangsakan pada Islam yang sesat, kita mengaku ke, kita tak mengaku ke, pasti kita tergolong. Itu. Maka sebab tu ulama kata, inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Sesungguhnya sesuatu perkara itu la tattadihu, tidak akan benar-benar jelas, terang dan nyata, illa ba'da ma'rifati muqabilihi, melainkan setelah mana kita kenal sebelah lawan bagi sesuatu tadi. Gitu. Mana contoh? Kita nak kenal lelaki, kita kena kenal lawan bagi lelaki itu siapa? Perempuan. Kena kenal juga perempuan. Barulah benar-benar kita kenal lelaki. Gitu. Kalau kita kenal lelaki itu hanya lelaki, siap. Mari maknya kita bedah perempuan tu. Mari maknya, mari ponde. Kadang-kadang maknya comel lagi pada orang tina dah. Nya tingginya, nya kopek besarnya, nya seksinya. Sudah. Tino yang kata ni. Padahal jatuh. Pasal apa boleh kata tino? Pasal tak kena jatuh. Pasal apa tak kena jatuh? Pasal dia tak kena tino. Lagu tu ya. Nak kena tino, kena jatuh. Kerana lawan bagi tino tu jatuh. Bila dia nak kena tino, dia kena juga jatuh. Barulah benar-benar yakin dia kena tino. Itu lagu tu. Kalau kena tino tu hanya tino, siap. Mari tomboy ke apa, dia berdaya jatuh tu. Padahal tino. Aduh. Samalah juga nak kena ahlus sunnah wal jamaah. Nak kena firqatun najiyah. Nak kena ma ana alaihi wa ashabi. Nak kena al-jamaah. Jamaah situ makna ahlus sunnah wal jamaah. Kebenaran tu. Bukan jemaah tu makna jemaah ramai-ramai, ada presiden, bendahari, AJK, dewan tu dewan ni. Bukan tu. Tu bukan maksud jamaah sini. Nak faham tak? Sayyidina Mu'adh tanya, ya Rasulullah, kalau masa tu aku sore aja yang pegang sama seperti mu pegang. Yang i'tikad sama seperti mu i'tikad. Yang percaya sama seperti kamu percaya ya Rasulullah. Adakah aku jamaah? Orang lain sesak habis. Nabi kata, antal jamaah walau kunta wahda. Engkaulah al-jamaah tadi walaupun engkau seorang. Tengok. Jadi jamaah tu bukan jemaah puak kelompok tu, bukan. Tu alaikum bil jamaah fa inna yadallahi 'alal jamaah. Hendaklah kamu bersama dengan jamaah. Apa? Kebenaran. Itu maksud gitu. Jangan terjemah. Hendaklah kamu bersama jemaah. Jemaah mana? Jemaah kami ni lah. Fuak kami. NGO kami ke, persatuan kami ke, partai kami ke. Bukan makna itu tu. Tu salah menafsir hadis. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan di atas nama aku, kata Nabi. Nabi maksudkan jamaah tu kebenaran. Kita lagi maksudkan fuak kita. Maka dia sedia tepat dalam api neraka. Jangan main. Itu dah. Jadi jamaah itu maksudnya kebenaran. Hendaklah kamu bersama dengan jamaah. Kenapa? Fa inna yadallahi 'alal jamaah. Kerana pertolongan Allah, bantuan Allah, nusrah daripada Allah bersama dengan kebenaran. Faman syazza finnar. Siapa yang terasing daripada al-jamaah tadi, dia mengasingkan diri masuk daripada 72 firqah dalam api neraka. Maka kita nak kena benar-benar ahlus sunnah wal jamaah, kita kena juga 72 firqah yang sesat. Kena mengaji juga. Tak cukup hanya mengaji ilmu tauhid, akidah ahlus sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah. Kena belajar juga mana pegangan-pegangan yang lari, yang seleweng, yang lari daripada rel ahlus sunnah wal jamaah. Baru benar-benar kita yakin apa yang kita pegang tu mengikut jalanan ahlus sunnah wal jamaah. Jalanan Nabi, jalanan sahabat, jalanan ulama, aulia. Itu maksud itu. Dan tak boleh kita baca sendiri, tak boleh. Ilmu ni kalau kita beli buku, baca sendiri, mengekeng depan Netflix, tengok TV sambil-sambil baca, maka masuk dalam perut bedah kita segala sengka-sengka. Man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah
daripada kitab semata-mata tanpa mempelajari daripada guru yang mursyid. Guru pun guru yang pandai mengajar, yang betul-betul mengaji daripada guru. Hamba kena ayat gitu sebab ada sekarang ni orang dia guru dengan guru tak tahu mengaji di mana. Nah, dia kata ilmu laduni dia. Nah, kata macam mana awak boleh jadi ustaz? Oh, saya jadi ustaz ni gini. Saya duduk masak, saya chef, tukang masak je kat dapur restoran, hotel 5 bintang. Tapi bila saya rajin masak, saya duk cakap bab ketuhanan, tiba-tiba jadi ustaz. Siap mu. Lepas tu baca kitab ni. Duk ajar orang, puluh-puluh ribu orang duk ikut follower. Ramah. Dia ajar mana? Dia kata Allah tak hidup, tak mati. Siap. Allah ni tak hidup, tak mati. Siapa kata? Dia itulah. Orang tu kata, orang yang boleh ilmu laduni tu. Sebenarnya bukan ilmu laduni, ilmu dalam guning ni, ilmu sesak, hak syaitan capuk dalam perut dia. Dia boleh kecek tu. Allah tak hidup, tak mati. Betul tak? Siapa ngaji tu? Rasul ngaji sifat 20 pun orang tahu dalam Quran sebutnya. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tu hidup tak mati, bukan tak hidup tak mati. Nah, Tok Guru hamba kata kalau tak hidup tak mati tu bukan Allah, tahikmu. Dia kata gitu. Kasar sikit. Dia kata, pasal apa tahik tu? Tu mau tengok tahikmu. Nak kata hidup tak gerak ke mana, duk lu bayang batu lu berak kan. Nak kata mati bau, kalau tak felah pas keluar jambe pun bau. Muak-muak kata. Tu baru tak hidup tak mati. Kalau Tuhan tu hidup tak mati. Tapi ramai orang boleh ikut. Ini bahaya. Orang panggil mengaji tanpa guru, yang berguru dengan guru, yang berguru dengan guru, guru yang berguru. Jangan. Faman la lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak ada guru yang mursyid baginya, maka syaitan guru dia. Sebab itulah syarat nak mengaji ni kita kena tahu isnadur riwayah wa isnadud dirayah wa isnadut tazkiyah. Nak tahu tok guru kita ngaji mana pula? Tok guru pada tok guru kita ngaji mana? Tok guru pada tok guru kita ngaji mana? Itu. Tok guru kita ngaji Pondok Pasir Tumbuh contoh. Tok guru Pondok Pasir Tumbuh ngaji Pondok Bunuk Payung. Tok guru Pondok Bunuk Payung mengaji dengan Tok Kenali. Tok Kenali ngaji dengan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani mengaji dengan Syekh Abu Bakar Syatta' Ad-Dimyati. Syekh Abu Bakar Syatta' Ad-Dimyati mengaji dengan Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mazhab Syafi'i Mekah Al-Mukarramah. Ini dia panggil sanadur riwayah. Kena ada gitu. Ngaji dengan siapa? Ngaji tok guru saya ada lah. Hebat dia, khamak dia. Yang ngaji dengan siapa? Tahu ladun ni kau. Siap mu. Tak tahu ambil mana. Berguru dengan orang yang berguru dengan orang yang berguru. Gitu. Bukan berguru semata-mata. Sebab lah ni ada orang jadi tok guru tanpa keizinan guru. Ini boleh menyesatkan. Kalau dia ambil ilmu ni dalam kitab semata-mata tanpa irsyadu ustazin, dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Masuk dalam hati dia pelbagai sengka-sengka. Boleh jadi sengkaan dia tu betul, boleh jadi sengkaan dia tu salah. Berarti pegangan dia tidak jazm, tidak yakin, tidak putus. Boleh jadi ke gini ke. Tak boleh. Akidah dia tak boleh main ke. Dia kena pasti, jazam, mutabiqulil waqi', muwafiqulil haqqi, nasyi'atun an dalili. Putus yakin, muafakat keyakinan kita dengan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul, hasil keyakinan didasari dengan dalil. Sekurang-kurang dalil ijmali. Itu. Barulah ulama tak berkhilaf. Iman kita tu sah ke tak sah. Kalau tidak, ulama masih berkhilaf. Iman kita tu sah ke tak sah. Islam memang Islam. Iman dan Islam ni dia beza bila duduk sekali. Iman artinya tasdiqul qalbi, iz'anul qalbi. Mengiyakan di dalam hati, membenarkan dalam hati, tasdik. Kalau nak tasdik mesti kena tasawur. Bagaimana boleh tasdik tanpa tasawur? Tasawur itulah kena ilmu. Gitu. Kalau Islam inqiyaduz zahir,
binutqi syahadatain au taba'an li abawaihi. Terima zahir seorang. Bagaimana terima zahir? Dengan mengucap 2 kalimah syahadat. Ataupun ibu bapa dia salah seorang masuk Islam, anak belum balik, automatik Islam. Tak payah pakai manual. Auto selalu Islam. Apatah lagi kita ni bukan salah seorang ibu bapa, tok nenek lagi Islam. Maka Islam keturunan. Orang Arab dulu bila kata kami beriman, Tuhan kata Nabi Muhammad, kalian baru Islam. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata orang Arab, kami sudah beriman. Jawab, hei Nabi Muhammad SAW, kalian belum beriman dengan iman yang sempurna, tapi kalian baru Islam. Itu. Jadi supaya benar, kita benar-benar mengikut satu jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan supaya benar-benar kita tidak mengikut 72 jalan. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Tak dapat tidak, kita kena bertungkus lumus menuntut ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita kena menuntut juga mengetahui juga apakah pegangan-pegangan yang terkeluar daripada dairati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru kita benar-benar yakin kita tu mengikut satu jalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni kita dapat manfaat. Kerana masjid ni tak boleh lama-lama. Saya dapat khabarnya jangan lama-lama sangat ustaz. Ada masa-masa dia. Jadi kalau ikut saya, suka hati saya nak cakap sampai pukul berapa. Tapi oleh kerana kita ada masa, kita sudahi dulu kuliah kita pada malam ni sampai di sini. Yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, ibu-ibu ayah